Okey, sambungan tadi, maaf atas kesilapan teknikal sebentar tadi. Okey, so yang seterusnya ialah cara 2. Okey, cara 2. Okey, so cara 2 ni, contohnya soalan tadi, tukarkan 1/2 kepada peratus. So, 1/2. Step pertama ialah jadikan pecahan tak wajar. Jadikan pecahan tak wajar. Okey. So, macam mana cara nak jadikan pecahan tak wajar? 1/2. Buat kelopak 1, kelopak 2. Kelopaknya yang pertama darab, yang keduanya tambah. So, 1 darab 2, 2 tambah 1, 3. Penyebut ikut soalan. Soalan penyebutnya ialah 2. So, 2. Okey. 3/2 lepas dah tukar jadi pecahan tak wajar, step 2 ialah darab 100%. So, darab 100%. Okey. Step ketiga, darab atas bahagi bawah. Okey. So, 3 darab 100, 300%. Okey. Kemudian kita buat bentuk lazim. 300% bahagi dengan 2. Okey, sifar turunkan sifar. Tolak sifar. 150%. 150%. Ni lepas dah bahagi 2. So, samalah kan jawapan dia. 150%. Ini cara 2. Okey. Cara pertama tadi, 1 ni kita asingkan jadi 100%. Kemudian kita cuma tukar yang pecahan sahaja. Itu cara pertama. Cara kedua, kita jadikan pecahan tak wajar. Kemudian kita darab 100%. Okey. Kenapa? Okey, cikgu tak berapa galak kan cara kedua. Kenapa? Okey, kita tengok soalan lain. Okey. Katakanlah kalau soalannya 2, 3/5. Okey. Step pertama, tukarkan jadi pecahan tak wajar. So, buat kelopak. Kelopak pertama darab, kelopak kedua tambah. So, lepas dah jadi pecahan tak wajar, 2 darab 5, 10. 10 darab 3. 10 tambah 3, 13. So, 13 per penyebut dia berapa? 5. Lepas dah tukar jadi pecahan tak wajar, baru darab dengan 100%. Okey. Dekat sini awak tengok 13 nak darab 100, nombornya dah besar. 13 darab 100 ialah 1300. Kemudian kita bahagi 5. Kita dapat jawapannya ialah 260%. Tak muat dah. 260%. Okey. So, ini cara kedua. Nombornya lebih besar. Bila nombor lebih besar, kita lagi susah nak bahagilah. Kita susah nak bagi, kita susah nak darab berbanding dengan cara 1. Tapi segalanya bergantung kepada awak lah. Awak pilih mana cara yang awak rasa mudah. Okey. So, kita buat sedikit summary, kesimpulan. Okey. Okey. Cara 1,
tukarkan. Kita buat sama lagi. Cara 1. Kalau soalan tu 1/2, yang ini kita tukar jadi 100%. Okey. Kalaulah soalannya 3/1/2. So ada 3 yang cukup. So kalau 1 100%, kalau 3 300%. Kemudian yang tak cukup je lah kita cari 1/2 darab 100%. Dapat jawapan akhir tu kita tambahkan. Okey, ini cara yang pertama. Okey. Cara yang kedua, tiga 1/2 jadikan dulu pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar. Okey. So 3 darab 2 ialah 6. 6 tambah 1 ialah 7. Lepas dah jadi pecahan tak wajar, kita darabkan dengan 100%. Okey. So 7 darab 100, 700. 700 bahagi 2. Awak akan dapat jawapan dia ialah 350. 350%. Jawapan yang sama tapi cara yang berbeza. So ini adalah kedua-dua jawapan. So bila masa kita pakai pecahan bercampur ni kepada peratus dalam kehidupan seharian. Okey. So awak tengok buku teks awak. Buku teks awak. Ni kita ke depan sikit Okey. Contoh soalan nombor 3. Dia ada sasaran dia. Okey. Dia ada sasaran dia. Sasarannya ialah 70%. Tetapi sasaran dia ialah nak simpan duit bulan Mac RM70. Tapi hasilnya simpanan dia tu dah dapat RM140. So, pecahan ialah wang simpanan perkan dengan wang sasaran. Sasaran ni ialah asal. Ingat, perkan dengan yang asal. So, lepas dah perkan dengan yang asal, darab 100%, 200%. Maksudnya, dah melebihi sasaran sebanyak 200%. Okey. Contoh soalan yang ni pula. Pengeluaran asal ialah 80 kotak pelitup muka. Tapi pesanan ada 180. So, berapa lebih ni? Dia lebih 100%. 100% 80 ni. So, berapa lebih dia ni? So, 180 per dengan 80 darab dengan 100%. Okey. Kemudian, dapat jawapan 225. So, cikgu nak awak buat latihan yang ini. Yang pertama sekali latihan yang ini. Okey, ada 5 soalan. Contoh ada kat sini. Awak boleh tengok contoh. Yang seterusnya cikgu nak juga yang ini. Okey, soalan yang ini. Okey, cikgu buka warna merah. Okey, kita tengok sama-sama soalan ni. Jualan 70 biji apple daripada sasaran 50 biji apple. Berapa peratus dia? Sebab dia minta kira peratusan. Kalau soalan minta peratus, mesti automatik darab dengan 100%. So, kita nak tahu 70 per 50 ni berapa peratus dia. So, caranya ialah yang dapat soalan pecahan yang diminta perkan dengan sasaran
darabkan dengan 100%. So, yang diminta, yang hasilnya ialah 70. Sasaran ataupun asalnya, anggaran, diorang agak-agak Apple tu akan dapat terjual 50 biji je. Okey, diorang agak-agak Apple tu dapat terjual 50 biji je. Sekalinya jualannya 70 biji Apple. So berapa peratus semua sekali? So anggaran dia ni 50 ni mesti letak dekat bawah. Okey, yang asal, agak-agak yang asal tu letak dekat bawah. So bila dekat sini macam biasa, potong sifar. Okey. Yang ni dia potong yang lebih ni lah. Kalau awak pandai potong macam ni, potong. Tapi cikgu ajar basic dulu. Potong sifar. 7 darab 100, 700 bahagi dengan 5. Okey. Soalan yang seterusnya. Simpanan 360 daripada sasaran. Sasaran mesti letak bawah. Yang atas ni letak yang dia minta, yang dia orang dapat. Kemudian darabkan dengan 100%. Potonglah sifar. Okey. Lepas tu awak nak potong apa lagi? Awak nak potong 36 dengan 16 ni. Sebab dua-dua nombor genap pun boleh awak potong. Ataupun kalau tak nak potong pun boleh, tapi susah sikit lah. Okey. Kalau nak potong macam ni. Tengok ni nombor genap kan. 36 dengan 16 ni adalah nombor genap. 16 bahagi 2. 16 bahagi 2 ialah 8. Kita kecilkan supaya senang nak darab. Bila bawah bahagi 2, atas pun bahagi 2. 36 bahagi 2 ialah 18. Masih lagi nombor genap. Kalau nombor genap, mesti boleh bahagi 2 lagi. Okey, bagi 2. 18 bagi 2, 9. 8 bagi 2, 4. Bila sampai sini dah tak boleh kecilkan lagi. So, apa awak buat ialah 9 darab 100. Dapat jawapan dia 900. Kemudian bahagikan dengan 4. Nanti awak dapatlah peratusnya berapa. Okey. Soalan yang kedua. Asalnya dia merancang untuk berbelanja sebanyak RM50 sahaja, tapi dah terlebih RM90. So ingat yang asal ni mesti dekat bawah. Sasaran, asal, anggaran mesti dekat bawah. Yang dia minta dekat atas. Kemudian darabkan dengan 100%. Mesti ada simbol ratus. Okey, jom kita potong sifar. Sini boleh potong, sini pun boleh potong. Kalau awak tak nak potong macam ni, awak nak potong macam ni pun boleh, tak ada masalah. Tapi ikutlah terpulang. Katakanlah cikgu nak potong yang macam tadi. Sini cikgu nak potong, sini cikgu nak potong. Okey. Ada yang cikgu boleh kecilkan. Apa dia? 5 dan 10. So, dalam sifar apa yang ada 5 dengan 10? Sifar 5 kan? 5 bahagi 5, 1. 10 bahagi 5, 2. Okey. Kemudian, bila dah potong macam ni, dia dah jadi berapa sekarang? 90 per 1 darab dengan 2%. So, dah tak payahlah nak bahagi sebab dah per 1. So, tinggal darab sahaja. So, jawapan dia ialah 180%. Ini kelebihan kalau kita potong. Tapi kalau cikgu, saya tak faham lah cikgu potong kecilkan ni. Okey, tak apa. Nanti kita ulang lagi kat sekolah. Tapi kalau tak faham, sekurang-kurangnya awak mesti pandai potong sifar. Okey. Potong sifar, katakanlah awak nak potong macam ni. Darablah 9, darab dengan 100%. Awak akan dapat 900. Ni dah tak ada, RM dah tak ada. Okey, 900. Kemudian bahagikan dengan
Nanti dapatlah jawapan dia 180. Okey, soalan seterusnya. Ni cikgu dah tunjuk satu-satu soalan So awak tinggal buat sahaja dekat matematik 1. Jualan 280 kilo tepung daripada sasaran 200 kilo tepung. Sasaran mesti letak bawah, atas 280. Yang lebih tu atas. Okey, darabkan dengan 100%. Potong sifar, potong sifar, potong sifar, potong sifar. So dia dah jadi macam mana? 280 bahagi 2 darab 1. So nak darab 1 tak? Tak payah. Bahagi 1 tak payah buat, darab 1 pun tak payah buat. Sebab dia akan dapat nombor tu balik. So ni dah tak payah buat. So tinggal 280 bahagi 2. Nanti awak dapatlah jawapan dia berapa. Kiralah sendiri. Okey. So yang ini anggaran. Anggaran, sasaran, asal mesti letak bawah. Okey. Mesti letak bawah. Darab dengan 100%. Okey, nanti awak kira sendiri. Potong sifar. Okey, yang ini sasaran lah. Okey, cikgu rasa yang ni nombor 5 awak dah boleh buat sendiri. Okey. So segala latihan ni awak akan buat dalam matematik 1. Segala latihan ni awak akan buat dalam matematik 1. Okey, ada 2 latihan. Yang ini kira peratusan. Lagi satu yang ini minta peratus juga, tapi dia dah bagi dah nombor dia. Dia dah bagi dah nombor dia. So awak pilihlah cara 1 ataupun cara 2. Okey, cara 1 ataupun cara 2. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.